Okey. Dan saya juga sebenarnya dalam grup sekarang ni yang hadir adalah pihak Bojo. Okey. Diorang akan promosikan diorang punya apps. Okey. Dan cara diorang ni agak berlainan daripada cara-cara ESO yang sebelum ni. Yang orang cakap apa, banyak bagi gula-gula lah contohnya. Banyak bagi gula-gula, end up dia tak ada apa. Apps pun mati macam tu je. So apabila saya tengok Bojo ni ada sesuatu yang dia boleh ketengahkan, boleh memberi manfaat, so saya sendiri pun support. Sebab saya nampak benda ni akan datang balik pada driver, bukan datang pada ni, pada pihak ESO. So, saya berterima kasih kepada siapa-siapa yang management dalam Bojo ni yang memahami permasalahan driver. Okey. Dan juga yang hadir adalah pihak daripada PKEH yang sebelum ni yang kamu tahu ada satu pihak ataupun satu kumpulan yang nak menggabungkan ke semua persatuan-persatuan e-hailing yang ada dekat Malaysia ni. Yang setahu saya ada hampir 20. Betul bang 20 lebih kurang. Dia nak gabungkan supaya menjadi satu gabungan e-hailing Malaysia yang lebih produktif, lebih kuat untuk diorang sampaikan suara kita kepada pihak-pihak yang lebih berkelayakan, contohnya pada government ke apa ke. So isu-isu yang diorang bawa ni macam-macam. Tapi saya rasa untuk permulaan ni diorang more pada harga lah, harga tambang yang sedia ada. InsyaAllah dari semasa ke semasa diorang akan update, mungkin melalui media semasa ataupun media sosial, apa aktiviti diorang. Dan saya harap kawan-kawan semua, kalau boleh tolong jangan banyak bercakap, banyak menganjing, banyak mengutuk diorang ni semua. Sebab diorang ni bekerja, tak ada gaji. Tak ada gaji pun. Ikhlas hati diorang sebab diorang ni semua adalah pejuang. Kalau anda rasa anda ni pejuang, join diorang. Tolong join diorang. Jangan buka mulut cakap, oh ini kejap lagi kan lepas sebulan 2 kan hilang ni gabungan ni. Jangan macam tu. Dan saya sendiri pun ada dalam gabungan tu juga. Dan saya juga ada memberikan beberapa cadangan untuk diorang supaya diorang lebih dapat satu benda yang lebih, cadangan yang lebih kukuh daripada saya ni sebagai pihak Akaumbi. Saya ni mewakili Akaumbi, banyaknya yang bertanya saya macam ni, apa masalah macam ni. So saya sampaikan pada diorang. So kalau nak juga saya boleh perkenalkan lah. Segan. Okey. Apa? Saya, diorang pun dah segan apa semua. Tak apa, tak ada masalah. Tapi saya harap anda semua menyokong gerak kerja diorang. Jangan banyak maki, jangan banyak mengutuk. Tolong support diorang daripada belakang. Tolong kalau ada apa-apa benda yang nak dipertikaikan, ada cadangan, diorang akan uruskan. Diorang akan adakan satu saluran saluran aduan yang akan dibuatlah insya-Allah tak lama lagi, mungkin dalam masa terdekat. So kerjasama kami ni semua pihak gabungan adalah kerjasama dengan PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dan masa kita buat perjumpaan masa tu, pihak PPIM yang diwakili oleh cikgu dan juga Tok Ki, diorang dengar permasalahan kita. So diorang pun tak sangka permasalahan ni lebih besar daripada apa yang diorang fikirkan sebelum ni. So dia nak membantu kita, memang nak menggunakan saluran diorang supaya kita ni boleh pergi ke tengah, ke atas lagi. Dan suara kita boleh sampai kepada pihak kerajaan. Sebab rasanya satu je benda yang bermasalah dalam industri e-hailing ni adalah apabila berpersatuan fikir duit. Itu yang saya tak suka. Ada yang persatuan menggunakan isu macam bila dia tembak satu isu,
dan EHO, contohlah EHO datang bagi gula-gula daripada belakang, benda tu yang sepatutnya tak berlaku. Benda tu yang menyebabkan kebanyakan driver yang ada ni berapa? 100,000, 90,000, 100,000 berpecah. Tak dapat nak harapkan persatuan ni semua. So dengan adanya gabungan ni, insyaAllah kita boleh dapatkan satu cara untuk macam mana kita nak suarakan pihak akaumbi kita ni, suara dia orang sampai ke pihak atasan. Okey? Dan saya ingat kalau boleh EHO yang mendengar lah live sekarang ni, tolong bersimpati pada driver. Banyak sekarang ni driver tengah suffer disebabkan harga yang pihak EHO bagi terlampau rendah. Tolong. Okey, kalau sesiapa mana-mana pihak EHO yang nak hubungi saya, tak kisahlah hubungi saya atau pihak gabungan. Hubungi saya terima. Okey. Saya terima dia orang nak jumpa saya face to face di office pun tak ada masalah. Sebab saya sendiri drive 12 jam setiap hari. Saya tahu macam mana seksanya untuk dapatkan target. Orang macam saya yang mungkin ada pengalaman, mungkin ada skill pun suffer dengan benda-benda macam ni. Apatah lagi driver-driver yang baru. So saya harap pihak EHO faham masalah saya, terutamanya pada Grab. Bukannya atas nama GDMA, Grab Driver Malaysia Association, kami akan defend Grab. Tidak. Grab pun sama juga. Ikut EHO yang bingai ni semua. Apa ni nak merendahkan, jatuh ke harga. Tolong. Tolong ingat, anda semua naik, EHO ni terutamanya Grab naik disebabkan driver-driver ni semua. Bukannya anda naik dalam keadaan anda sendiri. Okey? So, pada saya setakat ni je lah. Dia pun nak tanya. Okey, tanya. Kita duk sibuk tanya cakap pasal income and everything. Modal sendiri, macam mana kita nak deal dengan mod? Kadang-kadang macam sedap gila, alamak. Untuk first hour 15 minit RM10. Biasanya kalau Grab kita akan nampak tau style diorang setengah jam pertama kalau kita drive pada jam 5 sampai pukul 6 lah katakan. 5 sampai 5.30 kita ada RM5. Lepas tu 5.30 diorang akan bagi job RM25 above sebab diorang nak bagi kita hourly RM30. Tapi disebabkan modus ni, mod ni, kita suffer. Kau jangan cakap pasal income je, Mat. Masalahnya kita suffer teruk ni sebab mod juga, Mat. Sikit-sikit harga 30 kena tarik. Sikit-sikit harga 30 kena tarik. And then bila dah cancel, Mat, kita kena pick up another 5 km tau. Siapa Mat? Lu lah. Okay. And then kalau kata mana-mana job, kalau perasan sekarang, kalau sekali cancel, next pick up mesti 3 hingga 5 km. Kadang-kadang tengah hari pergi tak bagi tu. Okay. Macam mana sekarang? Okey. Mod sebenarnya mod ni adalah teknologi. Sesiapa sekalipun apabila benda ni berkisar kepada teknologi, akan ada seseorang ataupun hackers yang lebih tinggi ilmu diorang untuk skipkan benda-benda macam ini. Okey? Tapi kita ni, kalau kita ada cara untuk menjejaki diorang ni, why not kita boleh sampaikan benda tu pada pihak EHO. Sebab pada saya, mood ni tak akan habis. Tak akan habis sampai bila ada teknologi. Habiskan minggu je lah. Tak boleh. Memang mood ni saya rasa susah nak cakap. Memang tak akan selesai benda ni. Mood satu. Lepas tu ada orang cakap apa, campur tangan daripada pihak EHO yang dibayar. Okey, saya cakap terus terang je, yang dibayar IT ke apa ke supaya job tu boleh pergi pada diorang. Benda-benda macam ini kalau kita dapat tangkap, dan EHO tolong ingat, jangan anda fikirkan 20% ataupun 15% ataupun berapa persen yang ada whatsoever. Tolong yang mana yang akaun-akaun jujur ni, anda tolong diorang. Sebab diorang pun nak cari makan. Okay, mod ni semua ni
Kalau boleh benteras lah. Jangan duduk fikirkan anda punya komisen je semata-mata. Tolong. Okey, lagi siapa ada soalan lagi? Siapa ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya tutup. Ya bang. Okey, okey. Soalan komisen benda ni banyak kali saya beritahu. Komisen kalau lebih rendah, saya maaf yang ini saya agak more pada pro pada ESO. Okey. 20% ni sebenarnya dah mati dah pada dia orang. Sebab apa? Untuk menghalang hacker-hackers yang ada yang kita cerita mod tadi, ataupun untuk maintain apps yang sedia ada, memerlukan modal yang bukan kecil-kecil, besar, jutaan ringgit contohnya. Dan diorang pun nak diorang nak menjalankan company diorang, nak bayar gaji apa semua dengan 20% tu. So pada saya, kalau 20% tu sebenarnya memadai. Okay, minta maaf bukannya saya tak defend tapi ini hakikat sebenar. Kalau kita tengok, adalah EHO yang lain yang lebih rendah daripada tu, komisen yang ada. Tengok macam mana cara dia orang. Adakah EHO tu berkembang ataupun statik pada yang itu saja. Saya tak nak cerita berapa EHO yang mana, tapi kita sendiri nampak perjalanan company sendiri sangat slow. Dan jurang antara EHO yang nombor 2 dengan nombor 1 yang ada sekarang dekat Malaysia sangat besar, sangat tinggi. Sebab tu diorang tak mampu nak bagi apa-apa insentif pada driver. Macam mana yang Grab buat, at least pun Grab dia ada bonus, okay, pagi dan petang. Tapi EHO yang lain belum ada mampu lagi. Sebabkan komisen yang diorang dapat tu hanya cukup-cukup makan untuk bayar staff saja. Tak dapat nak mengembangkan dari segi promotion apa semua. So yang itu memang ni lah. Tapi kalau ada ruang yang boleh kita kecilkan komisen tu, mungkin 15%, saya sendiri pun sokong. Cumanya pada saya susah. Okay, sebab nak menjalankan operasi tu sangat susah. Okay, ada apa-apa lagi nak soalan nak tanya? Pasal Komplain daripada rider? Okay. Okay. Saya faham. Ada yang kena. Okay. Saya faham. Kes berkaitan dengan cancellation, kes berkaitan dengan suspend driver, dengan ban driver ni sebenarnya bukan saya nak memihak pada EHO, tetapi sebenarnya kebanyakan 90% ataupun 85% daripada driver yang kena ban tu ataupun suspend tu adalah kesilapan sendiri, tapi diorang tak nak mengaku. Contohnya yang pertama, pemanduan berbahaya. Contoh pemanduan berbahaya. Sebenarnya kalau dari pihak Grab sendiri, dia bukannya ban hanya kerana satu report. Dia akan tengok dalam masa seminggu atau 2 minggu tu ada report, ada 3 atau 4 report yang sama berkaitan dengan pemanduan berbahaya. Dari situ baru dia ambil action. Okay? Dia bukannya simply nak ban ataupun suspend driver. Saya sendiri, bukan saya nak cakap apa, saya sendiri pun pernah kena suspend. Sebelum ni memang saya cakap, saya terang, semenjak 3 tahun ni saya tak pernah kena suspend, tak pernah kena apa. Message warning pun tak pernah. Tetapi ada kejadian yang saya kena, baru-baru ni pun saya kena suspend seminggu. Disebabkan saya tahu memang kesalahan saya, reckless driving. Maksudnya saya bukannya sekarang ni 100% pada Grab. Dulu ya saya drive Grab 100%. Sekarang ni disebabkan kesusahan macam MCO sekarang ni, saya ada bawa lah Move, bawa lah Maika, ataupun bawa lah Gojo, Taxi ke apa-apa lah. Sambil saya bawa customer, sambil tu saya check job. Okay, dulu Lalamove lah.
So benda tu bukan sekadar satu report. Pelbagai ada 3-4 report yang sama. Dan kita akan nampak rating kita tu turun. So bila rating kita turun dalam masa seminggu atau 2 minggu ni turun melejut, mana contohnya 4.95, turun 4.92, turun 4.8, 4.7. Benda tu sebenarnya kita dah tahu salah kita sendiri. Tapi tak nak mengaku. Asyik nak cakap HO ni lah penyebab, tak nak dengar. Tapi bukan 100%. Benda ni bang, okey, kalau kita tengok backdrop, saya sendiri pun contohnya backdrop cantik. Tak apa, tak saya bagi contoh saya lah. Kalau backdrop saya cantik sebelum ni, tapi bila dalam masa seminggu 2 minggu ni kita buat pemanduan berbahaya dan aksiden mati pula macam tu, adakah kita punya back ni akan membuatkan kita masuk balik? Tidak lah. Tetap juga kita ni tetapi bukan 100%. Ada juga isu yang sebenarnya Grab pun ambil sambil lewa benda ni. Maksudnya dia pentingkan report daripada customer saja. Contohnya isu sexual harassment. Okay, sexual harassment. Ada juga driver yang pernah kena. Dia bukannya berniat nak meraba, cuma dia nak membantu customer tu mabuk, nak pengsan, tapi member tu tolong sambut. Customer yang kawan dia ni pula, yang naik sama dengan dia ni pun mabuk juga. Dia tengok macam meraba. So benda-benda macam ini yang dia tak buat, saya ada cara macam mana. Benda yang pertama, siapa yang rasa teraniaya dengan benda alat tu, benda pertama yang kita boleh buat adalah report. Pergi pada polis yang terdekat, report. Bawa report tu pergi kepada management ASO yang kena ban tu, tak kisahlah Grab ke apa ke. Minta dia proof apa salah saya, apa yang menyebabkan saya kena ban. Dan panggil balik rider yang ada yang report tu supaya datang ke Grab untuk berbincang betul ke tidak saya buat benda ni. Yang itu yang betul-betul teraniaya. Okey, itu cara, salah satu cara lah. Okey, tapi kebanyakannya sebenarnya 85% ni salah sendirilah. Contohnya cancellation yang cakap okey saya punya cancellation ni bawah 10. Tapi kenapa pula saya kena suspend? Dah job RM5 kau sidai, memang kenalah. Grab tengok pattern, dia tengok. Dia sistem Grab ni bukannya sistem lawyer. Super app lah. Super app yang betul-betul super app ni lah dia. Dia boleh detect kita punya mileage, keadaan jalan waktu tu jam atau tidak. Kalau dah job kecil, kita duduk sidai tapi jalan langsung tak jam 10 kali dalam masa 2-3 hari, memang kenalah. Benda tu dia bukannya satu job saja. Macam misalnya kata, ada juga saya sendiri pun, ada juga yang kadang-kadang tak bergerak juga. Satu job tapi bukan berpuluh-puluh job. Masih tak bergerak, tengok RM5 tak bergerak, tengok RM6 tak bergerak. Itu tak boleh lah. Bukan semua perfect. Saya sendiri pun tak perfect. Saya pun sendiri pun ada zaman malasnya bila dah makan tengah hari tu tengok job, RM5 biarlah dulu. Ada, bukan tak ada. Tapi bukan selalu. Jangan bagi cara kita tu ada pattern dengan pihak ASO. Jangan biarkan benda tu berpattern. Okey? So saya harap faham. Dan daripada pihak gabungan pun, apabila ada isu-isu macam ini yang dia cakap saya ni kena ban tanpa usul periksa, diorang pun bukan simply nak take action terus pergi Grab. Tidak, dia akan check dulu. Panggil dulu, tengok apa salah kau kena cakap jujur. Sebab apa? Apabila Grab pula nanti ataupun ASO pula dia keluarkan proof dia, jangan kita malu sendiri. Itu sahaja. So kalau okey, saya faham. Kalau insya-Allah pihak gabungan dia akan sediakan secepat mungkin dia punya rayuan, datang pada diorang, berjumpa pada diorang, insya-Allah diorang akan
jumpa dengan anda balik semula untuk mendengar apa permasalahan korang, kenapa disebabkan kena ban ke apa semua. So diorang akan uruskan. InsyaAllah benda tu akan ada. Memang akan ada dalam masa terdekat. Gabungan dia akan buat. PKAH akan buat. PKAH ni Persatuan Kebajikan E-Hailing Malaysia, betul? Gabungan ni, GEM ni Gabungan E-Hailing Malaysia yang merangkumi beberapa persatuan. Okay? So ada apa-apa lagi nak tanya? Ya. Cakap pasal super app sangat, takkanlah benda ni tak boleh di take note. Satu, kalau nak kata pasal rating, you know that a lot of riders, kebanyakannya students di universiti, kalau kau dapat kereta Azia, automatically they give 1 star, right? Okay, dan kalau pakai Azia confirm 1 star. Salah, ghosting. Okay. Jangan nak salahkan driver. Nombor 3, apa masalah, apa bantuan daripada pihak Yesho sendiri? Kalau kita macam lady driver, siapa pernah kena sexual harassment, I personally pun pernah kena sexual harassment. Diorang tak ada bagi feedback what happened to the customer. Bagi tahulah kita, kau dah ajak macam-macam, kau dah ni macam-macam, kita buat report dekat Grab ke contoh, lepas tu Grab tak ada bagi tahu pun walaupun whether customer tu kena ban ke tidak, at least tell us, kan? Patutnya orang macam tu kena ban. Faham tak? Lepas tu kita traumatized for few days, kita tak tahu macam mana pihak Grab, macam mana dia orang handle. Kena kat kita, okay, kita dah kena. What happened to the other lady drivers? La 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 la. Gabungan yang ada, PKAH yang ada, dia orang boleh take note benda ni supaya boleh ketengahkan benda ni dan ada perubahan yang akan dilakukan secepat yang mungkin lah. Okay? Saya pun tak boleh nak jawab soalan dia pasal mod, pasal apa sexual harassment, kenapa Grab tak bagi, sebab saya sendiri pun tak tahu apa sebab yang dia orang tak boleh nak bagi. Faham? Di kalangan grup saya sendiri pun, lady driver pun ada yang kena sexual harassment. Dalam ni ada 2 orang, seorang atau 2 orang. Okay? Benar, bukannya tak pernah. Bukannya sekadar lelaki, apa ni, perempuan saja yang kena sexual harassment, lelaki pun ada. Duk kena raba dengan dengan rondan. Kena raba dengan gay pun ada. Cuma lelaki ni takkan nak beritahu kan. Tapi ladies ni memanglah betul lah. Dan okey. Sebelum saya terlupa, lady driver, siapa yang kat Ayuh Malang, tolong cari satu grup WhatsApp yang aktif. Kebanyakan lelaki yang aktif dalam grup tu supaya boleh kejar anda bila anda ada masalah. Okey, dalam grup saya sendiri, grup E-Hailing Bersekutu, saya cadangkan pada lady driver supaya onkan live location 8 jam ke 12 jam ke, supaya bila ada masalah driver-driver ni boleh kejar. Okey, saya minta yang itu. Itu inisiatif saya lah. Dan siapa-siapa yang dalam ni yang menjadi admin, okey, dalam grup masing-masing, tolong bantu lady driver anda. Lady driver ni pun nak kayuh, kadang-kadang dia orang ni single mother. Dia orang hanya boleh kayuh waktu malam. Waktu siang dia orang tak boleh kayuh, mungkin disebabkan anak nak hantar anak sekolah, bagai itu ni semua. So kita sebagai admin ni bukannya sekadar untuk jadi admin semata-mata. Tolong jadi penyelamat sikit pada dia orang. Jadi hero sikit pada dia orang. Okey? Kalau ada apa-apa lagi soalan? Rider tertinggal barang, salah siapa? Okey. Macam tu soalan perempuan. Okey. Rider tersalah tertinggal barang ni sebenarnya salah rider sendiri. Dihantar pun saya rasa kalau pihak Grab sekarang ni pun, kalau pihak CS pun saya pernah juga customer tertinggal barang dan hantar balik, dia pun ada alert pada rider, ada bayaran tertentu, betul? Yes. So benda tu yang yelah, kita cakap dengan dia orang, kita daripada genting ke apa ke nak bawa turun barang dia, pandai-pandai lah, jangan menipu lah pula. Kita cakap kita daripada Seremban nak hantar barang cik di semata-mata ni, charge dia 120. Bila dia report pada Grab, dia tengok map kita 2 km je map kita. So janganlah menipu.
kat situ pula memang akan jadi ending dia akan jadi Grab akan ban satu. Yang kedua dia akan ketatkan lah. Semua barang-barang yang tertinggal kau letak dekat GDC. Tanpa ada bayaran apa-apa lagi nanya kita. So benda tu kena ni. Dan saya terlupa something. Apa benda yang pihak EHO ketatkan undang-undang sekarang ni, kebanyakannya adalah kesilapan kita sendiri. Contohnya yang pertama dululah, kita ada hourly guarantee, betul? Sebelum ni, kenapa dia tak ada? Disebabkan ramai driver gunakan gaming, main timing. Kesilapan driver sendiri. Sebab tu tak ada. Dia gunakan sebagai bonus. Contoh, sebelum tu lagi, ada jugalah macam-macam cara untuk dapatkan duit yang senang. End up, EHO dah dapat tahu, dia ketatkan. Yang susahnya driver jugalah. Sebab tu, pada saya, kita jangan terlampau menyalahkan EHO. Ada benda-benda yang sebenarnya salah kita sendiri, kita tak mengaku. Banyak, bukannya sikit banyak. Dulu selesa bawa dengan keadaan main hourly guarantee. Siapa yang buat part time boleh buat dapat 20% cashback contohnya. Tapi dia orang gunakan benda tu untuk main gaming. Benda tu tak betul lah. So bukannya salah, bukannya benda-benda ni ketat disebabkan HO nak ketatkan, tapi disebabkan kesilapan sendiri.